Sebenarnya bagi bil ini untuk kepentingan politik Pakatan Rakyat, kita sepatutnya tak bantah. Biar kerajaan BN melaksanakan. Biar kerajaan BN menyengsarakan rakyat jelata. Biar rakyat jelata dapat lihat dengan mata sendiri, begitu tak kisah bersimpati kepada beban yang ditanggung oleh rakyat. Biar BN seperti di Kanada pada 1991 tahun tersebut, Parti Progresif Konservatif di Kanada melaksanakan dasar GST. 2 tahun kemudian, dalam pilihan raya 1993, mereka tinggal 2 kerusi dalam parlimen saja. 1993 2 kerusi saja. Tahun 2004 dibubarkan Parti Progresif Konservatif Parti. Inilah matlamat yang akan ditimpai oleh Barisan Nasional selepas dasar ini diluluskan oleh kerajaan Barisan Nasional dalam Dewan ini. Kenapa? Kenapa begitu? Kerana GST secara prinsipnya, secara pokoknya menganiaya pihak golongan yang lebih miskin. Terutamanya di Malaysia. Yang Ahmad, tak payah sokong-sokong yang Ahmad. Biar dia berucap seorang. Kecuali minta jalan. Dia beri merangsangkan ucapan saya. Masih speaker. Buat di Malaysia, ada disebut oleh menteri-menteri dalam parlimen dan juga di luar parlimen bahawa hanya lebih kurang 15% daripada pekerja-pekerja yang ada di Malaysia membayar cukai. 85% tak bayar cukai. Ya, betul. Ada yang mengelak bayar cukai. Mampu bayar tapi mengelak bayar cukai. Tapi peratusan itu tak besar. Besar pun 5%. Kalau lebih daripada 5%, saya kena tanya kepada pihak IRB, pihak lembaga hasil, kenapa tak kutip? Tapi memang ada, tapi kurang 5%. 80% daripada rakyat di Malaysia tak bayar cukai, bukan kerana mereka tak nak bayar, tetapi mereka tidak layak untuk bayar cukai di Malaysia. Kenapa mereka tak layak bayar cukai? Kerana pendapatan mereka tak melebihi RM3,000 setiap bulan. Nah, kita dah menjadi, minta maaf, saya ada banyak poin, saya cuba bagi peluang. Saya selalu tak takut bagi peluang. Sikit saja, takut sekarang. Nak bagi jalan, Ahmad? Ya, terima kasih. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat. GST ini telah diamalkan sejak 1990. Hari ini 160 negara telah mengamalkan GST, malah ada lebih dari 20 negara-negara di bawah pendapatan yang rendah mengamalkan GST. Kalau GST tak bagus, tak betul dan boleh merosakkan semua, kenapa negara-negara ini mengamalkan? Saya fikir dengan keadaan sekarang ni sepatutnya negara Malaysia mengamalkan GST jauh lebih awal lagi. Apa pendapat Yang Berhormat? Saya akan menjawab soalan Bagan Serai melalui ucapan saya seterusnya. So, jangan bimbang, akan sampai. Mana saya tadi? 85%. Mereka, majoriti 80% tak mampu, tak layak untuk bayar pendapatan. Kenapa mereka tak layak cukai pendapatan? Kenapa mereka tak layak? Selepas 20 tahun, taraf tarif cukai ataupun the rate of tax tidak diubah. Maksudnya dalam 20-30 tahun kebelakangan ini, kerajaan tidak mampu menaikkan gaji rakyat Malaysia melebihi RM3,000. Inilah yang disebutkan oleh semua ekonomi seluruh dunia, World Bank, IMF, middle income threat yang sekarang kita timpa di Malaysia, di mana kerajaan tak mampu meningkatkan gaji orang ramai. Sebenarnya nak tingkatkan gaji senang. Naikkan gaji, naikkan ekonomi bagi orang ramai di Malaysia, secara langsung pendapatan cukai akan meningkat bagi kerajaan. Sekarang kerajaan kata,
oh, kita tak mampu menaikkan gaji bagi orang ramai, oleh sebab tu kita kenakan cukai baru untuk menambahkan lagi pendapatan bagi kerajaan. Ini bukan dasar ekonomi yang baik untuk negara kita. Dan kerajaan kata, oh, tak apa, kita naikkan cukai GST, kita akan kurangkan cukai pendapatan. Kerajaan dah kata, hanya 15% daripada pekerja yang ada di Malaysia mampu ataupun layak bayar cukai pendapatan. Yang kaya 15%. Yang kaya kasih potong cukai, yang sekarang tak bayar cukai, dikenakan cukai GST. Ini dasar kerajaan BN. Ini orang miskin kena bayar cukai tambahan. So, kita kena tanya, adakah dasar kerajaan kita akan lebih menterukkan lagi Gini coefficient yang cukup teruk di Malaysia berbanding dengan negara lain di serantau Asia. 46.46. That's the Gini coefficient bagi negara Malaysia. Dan antara tertinggi di Asia. Dan cukai GST ini hanya akan menjadikan Gini coefficient ini menjadi lebih teruk, lebih tinggi bagi Malaysia. Keberau bangun ya, Ahmad. Can I finish please? Okay? Masa tak cukup. Bagi menteri, ada ramai juga di luar berkata bahawa sebenarnya cukai GST ini lebih baik untuk negara. Kenapa? Sebab kalau kaya, kalau guna lebih wang, bayar lebih cukai. So oleh sebab tu cukai GST ini sebenarnya mengenakan lebih cukai kepada orang yang kaya dan kurang kepada orang yang miskin. Sebab orang yang miskin belanja kurang sikit. Logik betul. Tapi itu tidak mengambil kira peratusan pendapatan seseorang yang digunakan untuk perbelanjaan. Cukai regresif, dia punya definisi adalah percentage of income for consumption. Mengikut percentage of income for consumption. Saya nak gunakan contoh. Kalau katakan saya gaji 1,000, katakanlah untuk senang difahami, 1,000. Tiap-tiap bulan perbelanjaan saya berapa ringgit? Sekurang-kurangnya 1,000. Macam mana keluarga saya dapat saya bela keluarga saya dengan kurang daripada 1,000. So saya gaji 1,000, saya bayar perbelanjaan 1,000. Saya kena cukai berapa? 6%, RM60. So saya kena cukai 6%. Orang kaya, gaji saya 20,000 setiap bulan. Apakah jumlah yang saya belanja di pasaran? 10,000, katakanlah setengah. Sebab saya boleh jimat 10,000 masuk dalam bank untuk pelaburan dan lain-lain. 10,000 saya buat perbelanjaan. Jumlah yang saya kena cukai 6% daripada 10,000, RM600. Peratusan cukai yang dikenakan ke atas pendapatan saya hanya 3%. RM600 dibagi kepada RM20,000, 3% saja. Orang kaya dikenakan 3% cukai, orang miskin dikenakan 6%. This is the definition of regressive tax. Dan oleh kerana di Malaysia sekarang ramai lagi tidak mampu untuk bayar cukai pendapatan. Oleh sebab tu masanya belum sampai untuk cukai GST dikenakan. Kita bukan kata cukai GST tak boleh dikenakan selama-lamanya. Itu bukan pendirian Pakatan Rakyat. Pendirian Pakatan Rakyat adalah ada masanya untuk mengenakan cukai GST, tapi sekarang oleh kerana jurang pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin terlalu besar, oleh sebab itu cukai GST hanya akan menangani masa belum sesuai. Orang miskin. Ya, bermakna Ibu Hormat setuju cuma masa belum sesuai. Okeylah. Ada dengar tak apa yang okeylah tu. Okeylah. Keterangan yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Salam. Baik, terima kasih PJ Tara. Saya rasa Yang Berhormat Kinabatangan ni dia tak berapa dengar ya. Bila kita kata GST ni boleh dilaksanakan bukan ikut masa tapi ikut suasana ya. Apabila lebih ramai rakyat telah mendapat pendapatan yang munasabah sehingga menjadi
pembayar cukai pendapatan. Ya, bila keadaan yang seperti itu tercapai, barulah kita fikirkan tentang satu sistem cukai yang akan mengurangkan cukai pendapatan dan memperkenalkan cukai perbelanjaan ataupun consumption tax. Apa pandangan? Ya, adakah seperti mana yang saya nyatakan? Betul kata Shah Alam. Okey. PJ Utara saya nak teruskan. Saya nak teruskan. Okey, kerajaan kata dalam iklan-iklan yang saya lihat di jalan raya sekarang yang amat mengelirukan rakyat. Iklan kata apa? Dulu ada 2 cukai, sekarang hanya 1 cukai. 1 cukai lebih baik daripada 2 cukai, sokong GST. Dulu 2 cukai yang dikutip tahun 2012, 15 bilion ringgit. Tahun 2016, tahun di mana GST akan dilaksanakan secara penuh. Tahun 2016, jumlah yang dianggarkan akan dikutip 33 bilion ringgit. 33 bilion ringgit memang bagi kerajaan lebih baik daripada 15 bilion ringgit. Siapa yang rugi? Rakyat yang kena bayar. Siapa yang PJ Utara, penjelasan 18 bilion ringgit tambahan cukai PJ yang Utara, akan dibayar penjelasan. kepada pihak kerajaan. Rakyat. Dan kita kena ingat, rakyat, orang kaya, income tax telah pun diturunkan. Cukai dikenakan ke atas pihak yang tak mampu bayar cukai sekarang. Cukai pendapatan sekarang tak layak bayar cukai pendapatan sekarang, mengakibatkan tak bagi jalan yang duduk lagi. Bagi sikit je. Apa tu? Yang memberikan. Nanti bila ada masa saya bagi. Saya tak takut punya, tapi saya nak habiskan saya punya point. Kalau tak cukup masa. Kalau speaker bagi 1 jam, saya bagi. Okey. Yang apa tu? Beban peningkatan cukai GST daripada 15 bilion ringgit sekarang, SST dan juga Sales and Service Tax sekarang, kepada GST 33 bilion, kebanyakannya akan ditanggung oleh pihak yang buat masa ini tak layak untuk bayar cukai pendapatan. Okey. Kerajaan juga kata, dulu sales tax, tadi saya rasa Titi Wangsa ada sebut sikit. Sales tax sekarang 10%. Selepas GST dikenakan, hanya 6% saja. So, ada pengurangan cukai dan ada penurunan harga. Mungkin pengiraan ada salah sikit daripada Titi Wangsa tadi. Saya jelaskan, biar saya jelaskan sikit. Okey. Cukai sales tax dikenakan kepada pihak pembuat di peringkat perkilangan. Cukai GST dikenakan kepada pengguna di akhir penjualan. Okay, the final bit of the chain. Okay, so kalau kan kilang jual air kok tu, okay, RM10 katakan, cukai yang dikenakan RM1. Kalau katakan kedai jual air kepada pengguna RM20. Selepas melalui pemborong, pengedar dan lain-lain, jual RM20. 6%. Berapa cukai? RM20, 6%, berapa cukai? RM1.20. So, 10%. PJ Utara, yang itu hotel Mekok, ini kita kedai. Okey, RM20. Betul. RM1.20. Yang mana lebih tinggi? GST lebih tinggi ataupun cukai sales tax di perkilangan lebih tinggi? Yang cukai kilang RM1. Yang cukai kepada pengguna RM1.20. Walaupun 6%. RM1.20. Oleh sebab tu jumlah yang dikutip oleh kerajaan RM1.20 lebih tinggi daripada RM1 di pusat kilang. Saya bukan kata semua barang begitu, tapi untuk menjelaskan kepada rakyat bahawa 10% lebih tinggi daripada 6%, oleh sebab tu rakyat tentu akan untung akibat pelaksanaan GST itu mengelirukan. Saya ingat PJ Utara punya contoh tu mengatakan bahawa kalau satu can 5
yang dijual di kedai adalah RM1, kalau pembuat kos pembuat itu adalah 80 sen, kemudian bila dijual kepada pemborong RM1, bermakna dia charge GST 6% of $1. Betul? So 6 sen. Kalau dia charge kepada pemborong 6 sen, pemborong jual kepada peruncit RM1 10 sen. So 6% is 6.6 cents. So 6.6 cents, you tolak dengan 6 cents, you net tax effect is 6 cents. But right now, SST, kita bayar 10% of the selling price. 10% at the manufacturing process, not at the final product price. Yeah, right. So kalau you punya Coke jual Agree. you punya Pepsi Agree. jual RM2, okay, No. kilang jual RM1, Okay. jumlah cukai yang dibayar ke atas RM2 lebih tinggi daripada jumlah cukai di pusat kilang. Okay. Itu saja yang saya nak jelaskan. Can I finish? I am not finished yet. Okay. Now, what I'm trying to say, dalam SST, bila pembuat buat and charge SST, dia stop kat situ. Alright? Tetapi kalau you tengok dari segi kita punya rangkaian, we are actually charging the difference. You follow what I'm trying to say? It's a difference. That's the reason why kita mempunyai 273 barang. 273 barang yang a very clear cut case, SST 10%, GST 6%. It depend on the level, you calculate the difference, you will see the difference. Saya faham. Okey, cukup. Okay. Terima kasih. Saya faham. Kita boleh bahas di luar. Tapi saya nak jelaskan, yang penting GST dikenakan, the final value added is the final price that is being sold to the consumer. Harga yang terakhir yang dijual kepada pihak pengguna. So, jumlah yang dikutip oleh kerajaan, walaupun melalui seluruh proses, jumlahnya adalah 6% daripada harga akhir yang dijual kepada pengguna. Kalau Coke RM2, yang dikutip cukai 12 sen. Coke kalau dijual oleh pihak pengilang kepada pihak pemborong RM1, cukai yang dibayar, sales tax sekarang 10 sen. 10 sen lebih kurang daripada 12 sen, as far as my maths tell me. Okay? So saya mungkin itu adalah apa yang tadi dimaksudkan oleh Shah Alam, rakan saya Shah Alam tadi, di mana GST yang dikutip cukai adalah lebih tinggi daripada SST. Boleh lebih tinggi dan bukan kemungkinan yang tinggi, lebih tinggi daripada SST. Dan walaupun katakan, okay, mungkin GST lebih rendah. Let's take it that you are right. The 6% still work out, mungkin kilang jual RM1, pengguna beli RM1.50. Yang dibayar 10 sen, RM1.50 yang dibayar oleh GST 9 sen. Kurang. Tapi kita kena fikir. Sejak bila peniaga-peniaga akan mengurangkan kos barang-barang ataupun harga yang barang-barang yang dijual akibat penurunan kos bekalan? Ada tak? Harga minyak naik, kos semua naik. Harga semua naik. Bila harga minyak turun, ada naik? Turun tak? Harga teh tarik? Tak ada. This is basic economics. It is called the price is sticky. The price is sticky. Dan tidak ada undang-undang di Malaysia yang mewajibkan syarikat mak-mak menurunkan harga teh tarik. Itu contoh yang diberikan oleh Shah Alam tadi. Tidak ada. Bila harga dah naik, tak perlu mereka turunkan, walaupun kos bagi kedai saya mungkin menurun. Itu simple economics. Dan saya ingin juga menyentuh mengenai alasan bahawa jangan bimbang. Bagi syarikat-syarikat kecil, kalau you buat jual beli di syarikat-syarikat kecil yang pendapatan ataupun sales kurang daripada 500,000, tak perlu bayar GST. Saya nak tanya kepada pihak menteri, kalau saya jual barang-barang di pasar malam, pendapatan saya memang kurang daripada 500,000, tapi saya beli barang-barang ini daripada pembekal distributor, pemborong akan mengenakan GST kepada saya. Saya kena bayar 6% GST.
Saya tak ada rebate kerana saya kurang daripada 500,000. Saya tak ada peluang untuk ambil rebate GST. Saya akan terpaksa transfer the higher cost of goods kepada pihak pengguna. Sama juga. Menteri Kesihatan ada di surat khabar kata, jangan bimbang. The cost of health will not go up because health is tax exempt. Tapi sebenarnya tax exempt hanya di peringkat hospital itu saja. Pihak pembekal yang supply goods and services kepada pihak hospital masih mengenakan GST. Oleh sebab itu, hospital, terutamanya hospital swasta, akan terpaksa transfer the cost to the patient. Inflasi akan berlaku juga. Tak boleh kata tak ada. Dan perkara ini sama dengan houses, rumah-rumah yang kita sekarang dah kata cukup mahal. Baik, kerajaan kata tax exempt, tetapi pembekal batu, bata, simen semua kepada pembinaan rumah, adakah mereka tax exempt juga? Tidak. So oleh sebab tu harga rumah tetap akan meningkat. Dan yang penting sekali saya rasa, adakah kita benar-benar perlukan GST sekarang ini? Okay? Adakah kerajaan persekutuan, bukan barisan nasional, kerajaan persekutuan memerlukan GST pada masa ini? Penambahan hasil yang dikutip itu. Okay? Adakah kita ada cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan hasil tambahan ini? Saya nak berikan beberapa contoh. Tanah yang dijual kepada 1MDB 194 juta ringgit. Sekarang dinilai oleh 1MDB 1.6 bilion ringgit. Harga pasaran. Lebih baik kalau kita gunakan tanah tersebut dan kita buat open tender untuk mendapatkan nilai paling tinggi kepada kerajaan. Kita berikan pampasan yang cukup tinggi kepada lebuh raya. LDP contoh. Pampasan yang sudah pun dibayar kepada lebuh raya 800 juta. Pampasan sahaja. Kos pembinaan LDP 1.3 bilion ringgit. Mereka masih ada 25 tahun untuk mengutip tol, tetapi melalui pampasan saja 800 juta ringgit sudah lebih kurang harga pembinaan lebuh raya bagi mereka. So ini merupakan jenis-jenis perbelanjaan yang tidak munasabah yang boleh diperbetulkan oleh pihak kerajaan jika kerajaan benar-benar melaksanakan sistem tender terbuka. Penjelasan PJ Utara kes. Tadi saya nak mengutip, PJ Utara tadi ada menyebutkan bahawa dengan pelaksanaan GST ni, kerajaan akan dapat membuat pertambahan collection yang lebih baik. Tapi setujukah PJ Utara bahawa pertambahan belum soalan lagi dah tidak apa dengan apa habis? Setuju? Saya nak tanya PJ Utara setuju atau tidak? Sebenarnya pertambahan itu berlaku apabila pelaksanaan yang dibuat dalam GST ini menyebabkan urusan kutipan cukai lebih tersusun, teratur dan tidak berlaku ketirisan. Akibat tidak berlaku ketirisan dan juga peniaga-peniaga sukar untuk mengelakkan diri daripada membayar cukai yang dikenakan, maka pendapatan negara akan meningkat. Tidakkah itu satu good governance, satu pengurusan kerajaan yang lebih baik? Jadi setujukah PJ Utara? Terima kasih. Ya, PJ Utara boleh golong ya, Mat. Bila kerajaan nak kutip lebih wang daripada orang ramai, good governance itu penting. Saya boleh katakan setuju dari segi teknikal apa yang disebut tadi. Okey, iaitu GST merupakan secara account, dari segi account lebih efisien daripada sales tax sekarang. Itu tidak dinafikan. Hanya GST ini ada kesan-kesan negatifnya. Dan kesan-kesan negatif ini dapat dikurangkan jika kita ada satu suasana yang lebih kondusif untuk pelaksanaan GST. Dan yang paling penting sekali, bila pendapatan rakyat kita sudah mencapai satu tahap di mana beban itu dapat ditanggung secara senang. Salam. Yang Mat habiskan ya, Mat. Masa dah habis ya, Mat. Saya nak perbetulkan sikit. Tadi dikatakan SST ini berlaku oleh kerana kebocoran, oleh kerana banyak
ketirisan dan sebagainya, ya. Dan secara teorinya lah dikatakan bahawa kalau SST itu dilaksanakan dengan baik, maka pendapatan dengan GST adalah sama. Adakah itu benar? Sedangkan pada teorinya pun telah pun dibuktikan bahawa cukai yang dikutip melalui SST sebenarnya adalah kurang berbanding dengan cukai yang dikutip oleh GST, kerana cukai 6% dikenakan pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan 10% yang dikenakan pada harga yang lebih rendah. Apa pandangan? Betul kata Syalam. Okay. So, akhir sekali untuk pengumuman, saya nak ribat poin yang diberikan oleh Menteri tadi, iaitu bahawa oleh kerana untuk meringankan ataupun mengurangkan kebertanggungan hasil kerajaan kita kepada hasil petroleum. Oleh sebab tu kita kena broaden our tax base dan cari sumber hasil yang baru. Ini pada permukaannya nampak logical. Tapi kalau kita fikir sikit, kalau macam tu, kalau Petronas terjumpa minyak 2 kali ganda, dapat menyumbang lebih lagi hasil kepada kerajaan. Oleh sebab itu, adakah kita terpaksa meningkatkan cukai GST daripada 6% sehingga 12% untuk menyimbangkan sumber hasil yang kita peroleh? Tak ada logik. Kalau Petronas dapat lebih wang, lebih sumber daripada lautan kita, sebenarnya cukai perlu dikurangkan. Cukai perlu dikurangkan. Apa yang kita perlu buat adalah menggunakan wang sumber Petronas dengan lebih wajar, lebih munasabah. Bukan bila wang Petronas meningkat, kita perlu meningkatkan cukai kepada orang ramai. Dan kita kena lihat, akhir sekali, kita kena lihat pendapatan yang kita ada sekarang ini. Okey? Pendapatan yang kita ada pada tahun 2003, hasil kerajaan 93 bilion saja. Hasil kerajaan pada tahun 2013 240 bilion. Hasil kerajaan, pendapatan kerajaan meningkat dengan cara yang cukup baik, cukup tinggi, cukup bagus. Dan cukup the envy of all other nations. Tapi walaupun pendapatan kita naik mendadak sebegitu, hutang kita mendadak lebih lagi. So bagi kerajaan BN, periuk besar, kerak lagi besar. Itu menjadi masalah. So punca masalah kekurangan kewangan di pusat kerajaan bukan kerana hasil. Hasil lebih banyak, dia punya hutang lebih tinggi. So kita boleh menaikkan hasil melalui GST, tetapi asalkan budaya pemborosan, budaya rasuah, budaya kronisme tidak dicegah dalam Kerajaan Barisan Nasional. Betapa tingginya GST, betapa banyaknya hasil GST dikutip, dia selama tidak dengan akan berpindah bagi rasuah, masalah defisit yang kita timpa hari ini di Malaysia. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Premium tanah di Penang